المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. Artinya daripada Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perumpamaan orang-orang yang beriman itu dalam hal mereka saling cinta menyintai, kasih mengasihi dan bertimbang rasa sesama mereka adalah seperti sebuah tubuh badan. Apabila mana-mana anggota ditimpa penyakit, maka seluruh anggota badan akan turut serta berjaga malam dan merasakan demam. Tuan-tuan muslimin, muslimat sedang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah. Pertama dan selama-lamanya kita panjatkan puji syukur pada Allah dengan izin taufik hidayah Allah Ta'ala jua pada malam ini kita sambung bacaan kitab 40 hadis akhlak mulia yang disusun oleh Fadilatul Syekh Ahmad Fahmi Zamzam rahimahullahu ta'ala. Kita dah baca dalam pertemuan yang lepas hadis yang pertama ini, saya dah sebut kenaan dengan hadis ini serba sedikit. Kenaan dengan sahabat yang meriwayatkan hadis ini, iaitu Nu'man bin Bashir, dan kita dah lihat juga sebahagian kecil daripada hadis ini yang mana Nabi menyebutkan masalul mu'minina fi tawaddihim, perumpamaan orang-orang yang beriman. Saya dah sebut dalam pertemuan yang lepas, orang yang beriman di sini maknanya al-mu'minina al-kamilina, orang yang beriman dengan iman yang sempurna. Kena tanggung gitu maksud hadisnya. Beriman kalau tak sempurna, tak ada sifat yang Nabi sebut ni. Saling cinta menyintai, saling kasih mengasihi, saling bertimbang rasa. Iman ada tapi tak sempurna. Kadang-kadang kita dok tengok yang viral tu pun ataupun depan mata kita sendiri pun, sama-sama orang Muslim mukmin duduk dalam sebuah rumah tangga. Suami Muslim mukmin, isteri pun Muslim mukmin, tapi tak ada perasaan ni. Fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim. Sebab iman yang naqis, iman tu ada sakit, ada cacat. Jadi kena baiki, kena ikhtiar biar sampai iman tu sempurna. Sebagaimana ayat Quran lah. Kita duk baca berkenaan dengan salat. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Allah Ta'ala sebut inna, maknanya Allah Ta'ala tegaskan sembahyang ni boleh cegah. Tanha 'anil fahsya'i wal munkar, boleh tegah daripada anil matruk dipanggil. Anil matruk ni maknanya akan menyebabkan orang yang sembahyang tu akan tinggal apa? Fahsya dan munkar. Tapi kita duk tengok kita sendiri pun ada lagi duk buat dosa-dosa.
Bahkan boleh jadi kita sendiri pun duk sedap lagi buat dosa. Berasa manis lagi buat dosa. Tak manisnya dalam buat taat. Dalam buat taat tak manis. Bunyi orang duduk viral kan hari ni 1 Rajab. Orang pun kata viral lah hadis Nabi, siapa yang berpuasa 1 hari dalam bulan Rajab maka pahalanya sekian-sekian. Kita berasa tak sedap nak puasa. Tambah-tambah makin dekat dengan Ramadan, tak berasa gembira hati kita nak sambut Ramadan. Iman ada. Iman ada. Jadi maksiat juga yang sedap. Duduk buah kosong sedap. Berjam-jam tak apa. Tak tidur malam tak apa. Ada orang tak tidur malam. Kadang-kadang kita duduk, kita lalu nak pergi sembahyang subuh. Tengok ada orang duduk di kursi kedai. Kedai tutup, gelap dah lampu. Tapi di kursi tu ada orang duduk. 2-3 orang duduk bersembang. Daripada pukul berapa sampai pukul berapa tak tahulah. Dia duduk di situ. Kita nak pergi sembahyang subuh, hidup bersembang situ. Masing-masing duduk tengok telefon. Sedap mengadap telefon daripada mengadap Quran. Sedap mengadap benda-benda dosa maksiat berbanding dengan benda taat. Sedangkan Allah Ta'ala sebut, innas salata tanha. Lepas tu takkan kita nak kata Allah Ta'ala tak betul cakap. Takkan kita nak kata Quran ni tak betul. Sekali baca surat khabar, orang Muslim mukmin juga mencuri contohnya. Bukan setakat mencuri lah kita tengok duduk main dalam surat khabar tu. Kadang-kadang yang buat Yang buat pakej umrah. Ustaz, agamawan kadang-kadang. Kena benda macam tu. Kata dah semayang, ustaz takkan tak semayang. Agamawan takkan tak semayang. Maka adakah kita nak kata Allah Ta'ala ni tak betul bercakap dengan realiti? Tidaklah. Habis tu nak faham macam mana ayat tu? Allah Ta'ala sebut innas salat tu. Maka ulama kata innas salata ay salatan kamilah. Semayang yang sempurna. Boleh juga. Semayang tak sempurna, tak boleh juga. Boleh jadi fiqh kata sempurna, tapi tak qabul di sisi Allah. Fiqh, kita tanya untuk fiqh. Kita semayang, ustaz tolong tengok dari sudut fiqh betul tak saya semayang? Daripada mula takbir sampai saya bagi salam, sah tak ustaz tengok saya semayang ni? Ustaz tu berperhati tengoklah kita duduk semayang tu daripada mula takbir sampailah kita bagi salam. Cantik dah awak semayang ni. Tapi sah pada fiqh belum tentu qabul di sisi Allah Ta'ala. Dia nak sempurna zahir dan batin solat. Lebih penting lagi ialah batin solat. Tak sempurna di batin maknanya kita pura-pura munafik. Pura-pura ni orang munafik Bukan munafik hakiki lah. Maknanya sifat munafik lah. Maknanya zahir dan batin tak serupa. Zahir nampak duk buat taat pada Allah Ta'ala, berdiri tegak, lisan duduk baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, rukuk, iktidal, sujud dan sebagainya lah. Zahir duduk buatnya. Tapi dalam batin, niat bukan kerana Allah Ta'ala. Jadi ibadat tu tak qabul di sisi Allah, tak sempurna zahir dan batin. Kalau sempurna zahir dan batin, sebagaimana yang Nabi sebut. Orang mari cerita pada Nabi, ada seorang lelaki ni curi. Curi. Waktu biasa, dia pergi semayang masjid. Semayang masjid. Tapi, bila dah masuk malam, orang dah masuk duduk dalam rumah belakang, apa yang dia buat? Dia keluar curi. Nabi suruh dia teruskan solat. Tinggal solat habis. Sebab solat tanha anil fahsya'i wal munkar. Sebab tu kita duk ngaji bab solat daripada muda sampai tua. Nak betul yang mana ni? Nak betul yang batin tu kalau boleh. Batin solat tu. Situ duduk hakikat solatnya. Bukan pada zahir tu semata-mata. Sempurna pada zahir ibadat solat. Tapi hati ke laut istilah dia. Istilah orang muda ini. Hati ke laut. Tak tahu ke mana.
hati saat tengah solat. Bahkan duk ada nak tunjuk pada orang, nak pujian daripada orang, takut orang kata begitu begini dan sebagainya. Maka ibadat solat kita walaupun zahir sempurna, tapi boleh jadi tak kabul di sisi Allah. Maka tak jadi. Sama dengan ni. Orang mukmin yang kita duk tengok ni, Nabi sebut orang mukmin ni saling berkasih sayang. Tapi kita tengok bergaduh bertumbuk pun ada. Bukan orang luar daripada masjid. Kadang-kadang AJK sama AJK masjid. Bertegang leher, bermasa muka, tak bercakap lebih daripada 2-3 hari. Siapa aja tak tahu. Kata dah AJK masjid, orang kaki masjid dah. Contoh yang tuan-tuan ni. Tak kata masjid ni, saya tak tahu. Sakit tuan-tuan duk kata, ustaz tahu mana dah, saya tak tahu contoh. Ya. Cuma nak sebutnya kenapa berlaku juga pada orang Muslim mukmin ni? Sebabnya ialah iman tu tak sampai ke tahap kamil. Dia nak iman yang sempurna. Kita sebut dah kisah bagaimana Nabi persaudarakan kaum Muhajirin dan Ansar. Tengok sebab sempurna iman dia, seorang sahabat yang kaya daripada kalangan Ansar. Allah Ta'ala cerita dalam Quran, yuhibbuna man hajara ilaihim. Sangat-sangat suka kaum Muhajirin pergi ziarah ataupun pergi berhijrah ke bumi Madinah. Suka. Kita adik-beradik mari rumah tak suka kadang-kadang ada daripada kalangan kita. Adik-beradik mari dengan anak-anak dia. Mari ni nak serabut ni kita kata. Anak-anak kecil ni kita pula jenis orang pengemas contohnya. Orang yang jenis kemas, perabot kemas, alatan dalam rumah kemas. Anak dia pula kecil-kecil. Mari dia habis dia kata. Berterabur balik rumah. Adik-beradik mari pun dia susah hati. Apatah lagi yang lebih jauh daripada yang ada hubungan rahim lagi tak suka. Tengok. Orang yang tak ada hubungan rahim ni hijrah ke bumi Madinah. Dan tak bawa apa-apa pasti menyusah. Tak bawa apa-apa. Gi ke Madinah tak ada bawa apa-apa. Sehelai sepinggang. Duit tak ada. Kadang-kadang ada yang kena sekat Suhaib Ar-Rumi. Kena sekat di tengah jalan kan. Kalau mau nak gi hijrah, nak turut Muhammad, tinggal harta bendamu. Okey, aku tinggal. So, gi tu tahu dah ni. Puak-puak Muhajirin ni gi, rumah duduk di Mekah. Duit tak bawa pula. Pakaian pun tak ada. Kalau ada selah dua gitu. Maknanya memang gi menyusah lah. Menyusah pada orang Madinah. Tapi apa Allah Ta'ala cerita tentang golongan Ansar? Yuhibbuna. Suka. Macam mana jiwa dia boleh jadi gitu? Sebab iman. Iman dia jadi kita dengan dia, kita dengan seorang lagi tu ibarat satu diri. Ibarat satu diri. Tu yang Nabi kata, kamathalil jasad tu serupa satu tubuh. Padahal dua tubuh. Nabi kata macam satu tubuh. Kenapa gitu? Sebab tu Nabi buat tasbih. Nanti kau tak faham pula Nabi nak cerita. Sebab tu Nabi buat perumpamaan. Tujuan perumpamaan tu untuk takribuz zihin. Nak dekatkan kita untuk faham macam mana kasih sayang yang wujud di antara orang mukmin yang sempurna iman dia. Nabi kata macam satu tubuh. Maknanya dua tubuh gabung jadi satu. Gitu. Nak sebut contoh apa tau? Dua tubuh asalnya bergabung jadi satu. Maknanya tubuh engkau, tubuh aku. Sebagaimana aku tak suka engkau bercakap kasar, begitulah orang lain pun tak suka kita bercakap kasar. Hadis kedua nanti berkenaan dengan berlemah lembut. Sebagaimana kita suka orang tolong kita, orang bantu kita, orang sayang pada kita, begitulah juga orang lain pun. Sebab tu Nabi kata seperti satu tubuh. Sebagaimana kita juga kadang-kadang pergi ziarah adik-beradik kita nak juga dia layan kita baik-baik. Begitulah adik-beradik kita mari rumah kita pun. Dia nak gitulah juga kita layan dia. Siapa kita dengan dia? Dari rahim satu. Kan dari rahim satu kita dengan dia. Maknanya kita begini tepat dengan dia. Dulu kita, lepas tu dia duduk dalam rahim tu. Lahir duduk pula dalam sebumbung kita. Mak satu, ayah satu. Besar bermasa muka. Ada satu gambar tadi.
duk viral. Gambar kartun. Gambar kartun. Penuh budak-budak kecil, patu orang-orang apa, orang-orang tua. Ada seorang watak tua duduk atas kursi, watak mak. Dia pun bulat yang watak mak ni. Dia kata selagi mana ada yang dalam bulatan ni, suasana ni akan boleh dilihat. Suasana berkumpul adik-beradik, suasana berkumpul cucu cici. Tapi bila dah tak ada yang ada dalam bulatan ni, harus bawa diri masing-masing. Bila rahim tak kemah, bila iman tak kamil, tak ada lah perjumpaan adik-beradik, payah macam-macam lah. Tambah-tambah pula yang ni suami tidak ada iman yang kamil ataupun tak ada arif depan nanti. Macam-macam lah benda dalam rumah tangga masing-masing kan bertemu pasangan. Tak ada lah, tak bertemu dah lah adik-beradik. Sekarang ni sebab ada mak lagi. Balik temu adik-beradik. Sebab apa? Semua pakat nak pergi bertemu dengan mak, bukan nak bertemu adik-beradik. Kalau ikut kan adik-beradik, adik-beradik tak apa ikut dia. Dia bawa dalam rumah tangga dia macam mana. Ikut dia lah nak jadi apa pun. Ikut dia. Sedap dia adik-beradik dia buat gitu. Itu orang yang paling dekat dengan kita tu. Itu orang yang paling layak kita bantu. Tu agama ajar pada kita tu. Jangan ada buat tak sedar gitu. Adik-beradik ni orang yang paling layak kita bantu. Duk bantu orang jauh dulu ni adik-beradik kita susah ni. Tu faham betul-betul. Ni Nabi sebut ni yang tak ada hubungan rahim ni. Mukmin sama mukmin kalau sempurna iman, saya sebut dah contoh tadi, Muhajirin dan Ansar. Seorang sahabat Nabi kata apa? Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Apa dia bagi pada sahabat Abdul Rahman bin Auf? Dia kata aku ni dikenal di kalangan orang Ansar yang paling banyak harta, aku nak bagi dengan kau separuh-separuh. Bayang. Kalau dia orang yang paling kaya di kalangan Ansar, katakanlah ada juta. 1 juta ada mu 500,000, aku 500,000. 500,000 yang orang Muhajirin dapat ni tanpa usaha apa-apa. Ada kau orang nak bagi gitu. Tapi disebabkan oleh iman kamil. Tengok siapa didik. Hasil daripada didikkan siapa ni? Hasil daripada didikkan siapa ni? Siapa yang sempurna begitu sekali iman dia? Nabi. Tu mursyid yang terbaik dalam dunia. Ustaz didik hari ni tak jadi, ustaz ajar gaduh. Contoh. Tak kata siapa-siapa ni contoh. Ustaz pula orang mari cerita pada dia begini. Dia pula yang tolong panah lain. Dia kata kalau adik-beradik gini tak payah peduli. Sudah. Ni tengok Nabi didik macam mana ni? Yang tak ada adik-beradik yang tak ada hubungan rahim, yang tak pernah kenal. Dulu bukan ada Facebook, bukan ada WhatsApp. Kalau pergi hijrah itulah baru kenal. Ataupun kalau kita sebelum ni waktu perniagaan dan sebagainya, adalah boleh jadi bertemu. Kalau kita andaikan maknanya Abdul Rahman bin Auf ni dengan golongan dengan Ansar tu tak pernah bertemu, hari tu bertemu. Aku bagi separuh-separuh. Mau ambil 500, aku ambil 500 free. Tengok. Tapi perangai didikan iman yang Nabi ajar pada diri para sahabat, walaupun ditawarkan mu separuh aku separuh, apa kata Abdul Rahman bin Auf? Terima kasih. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati harta engkau, keluarga engkau. Tunjukkan aku pasar. Aku nak berniaga. Tak ambil kesempatan. Tengok iman. Gitu. Kita ada orang tolong, ambil kesempatan pula kita. Sebab apa? Iman tak sempurna. Nak pergi situ, nak pergi cari jalan supaya apa? Sempurna iman. Tu yang kita duk mengaji tu. Duk mengaji, tengok hadis-hadis macam ni, nampak apa? Remeh-temeh hadis ni. Aku duk dengar banyak kali dah ustaz baca hadis ni. Faham kau tidak? Faham kau tidak? Rumah tangga berantakan, ya apa istilah dia? Rumah tangga berantakan lagi, ayah dengan anak bergaduh lagi. Faham kau tidak hadis ni? Yang kita duk bergaduh tu laki bini. Yang kita duk marah tu anak kita. Ni bukan anak kita ni cerita ni. Tengok. Takut baca saja tak faham. Tu tak nak gitu. Nak faham. Nak faham. Faham tu boleh akan menterjemahkan pada perbuatan.
Baru cantik perbuatan kita. Bertemu sama mukmin. Rumah tangga tak payah cakap lah. Penuh kasih sayang lah. Harmoni rumah tangga. Sebab apa? Walaupun cacat, mata dia mata lebah. Ni mata lalak. Tengok semua orang buruk belakang. Tapi tengok dengan mata lebah kan, nampak bunga. Mana nampak kotor? Tak ada nampak sampah. Mata lalak nampak sampah lah. Ada bunga depan mata, dia cari sampah lagi. Mata lalak. Mata lebah, pergi tengok bunga. Ada sampah lebih banyak depan dia. Dia tak layan sampah ni. Dia tengok bunga. Dia pergi cari bunga juga. Itu yang penyair sebut. Wa'ainur ridha an kulli aibin kalilatun. Mata bila dia penuh dengan redha, bila dia penuh dengan kasih sayang, dia tengok apa pun dia pejam dia. Tak nampak aib. Tengok fulan bin fulan sempurna. Tengok fulan bin fulan sempurna. Orang cerita pada dia kejahatan, mungkin sebab ni kot. Dia buat keluar. Dia elok juga. Orang dia ni tak layak jadi imam bacaan. Dia sakit mulut kot hari tu. Dia lari. Dia lari. Tak nak dia bercakap benda tak elok. Kalau betul nak beki, kita tanya dia lah. Kita temu dengan dia. Duk cerita ke kita sebab apanya. Imam ni apalah jadi imam bacaan tak betul. Pergi mengadu pada ustaz. Kalau ustaz tu baik, dia kena ulcer kot. Jadi sebutan dia bunyi lain sikit. Kalau betul kita pandai tajwid daripada dia. Gitu dengan imam tu. Mam, saya nak tegur sikit bacaan mam. Tak cerita pada mam. Sebab apa takut pada mem? Contoh. Tak berani pergi cerita. Tapi duk cakap di belakang tu macam dia paling qari sekali. Contoh. Tu perangai kita. Orang tak suka, dia nampak benda cantik je. Dia tak nampak benda yang tak cantik. Tapi tak berlaku sebab apa? Sebab baca hadis tapi tak sampai faham. Dia nak faham tu. Biar jatuh ke hati. Sebab tu. Perumpamaan ataupun tasbih ni salah satu daripada perbahasan dalam ilmu balaghah. Orang mengaji bahasa Arab. Tasbih perumpamaan dalam bahasa Melayu panggil perumpamaan. Zaid serupa lembu. Zaid lembu serupa Zaid. Tu macam-macam tu. Zaid serupa lembu. Ada lagi kata perumpamaan, kata serupa. Zaid serupa lembu. Ada perkataan serupa. Zaid lembu. Lain dah tu. Naik makam lagi. Lembu Zaid. Lembu macam Zaid agak berat lah. Tu dipanggil tasbih makhluk. Banyak tu. Dalam percakapan kita ada. Dalam Quran pun ada guna. Kenapa ni ayat Quran, hadis Nabi ni bercakap dengan lenggok ni. Lenggok perumpamaan. Lenggok perumpamaan ni pula dibincang dalam ilmu apa? Dibincang dalam ilmu balaghah. Apa ilmu balaghah ni? Ilmu bahasa ni, ilmu sastra ni. Apa tujuan dia mengaji ni? Tujuan dia ambil pun daripada perkataan balaghah. Balaghah ni kan sampai. Tujuan dia apa? Orang susun kalam indah-indah ni. Tujuan dia nak suruh sampai ke lubuk hati orang baca. Ni Nabi buat perumpamaan. Kalau tak buat gini, takut tak tahu. Orang kata orang mukmin ni begian. Keadaan dia. Takut tak kena pula. Nabi berhenti dia apa? Nabi berhenti di fi tawaddi'im wa tarahumihim wa ta'atufihim je. Nabi kata orang mukmin ni mesti berkasih sayang. Orang mukmin ni mesti apa? Mesti saling cinta menyintai. Mesti saling apa? Saling hormat, saling timbang rasa. Takat tu lah. Takut tak faham pula. Tak siapa maksud. Jadi Nabi buat perumpamaan. Kasih sayang yang ada di antara dua orang mukmin biar siapa tahap macam satu tubuh. Jangan lagi engkau aku. Kalau engkau aku tu bukan lagi. Kalau engkau aku tu bukan lagi tu. Mukmin dah tapi tak kamil. Biar siapa tahap seperti satu tubuh. Nabi kata. Tu dalam hadis lain sebut seperti dua tangan. Dua tangan maknanya kalau ada satu tangan nak basuh tangan macam mana dengan satu tangan? Payah nak gosok satu tangan dengan tangan yang sebelah juga. Tapi kalau ada dua, selesai. Bersih sungguh-sungguh. Sebab apa? Yang ni boleh tolong gosok, yang ni boleh bubuh sabun, yang ni boleh tolong sental dan sebagainya lah. Boleh apa? Boleh macam-macam lah buat bila dua tangan. Dalam hadis lain sebut orang mukmin ni seperti dua tangan.
Saling lengkap. Nabi guna isfa'u tu'jaru. Isfa'u ni maknanya kalimah syafa'. Syafa' ni kita apa dalam Quran guna wasyaf'i wal watr. Wasyaf'i wal watr. Wal watr tu genap apa ganjil. Witir kita panggil tu ganjil. Syafa' tu genap. Maknanya kita sama-sama mukmin dengan seorang lagi ni adalah penggenap, pelengkap. Kalau tak ada, tak lengkap. Tu mukmin yang tak ada hubungan dengan kita, yang ada hubungan, tak payah cakap lah. Yang ada hubungan rahim ke, adik susah kat kita pun susah hati juga. Adik duduk dalam situasi keluarga dia, katakanlah berantakan, kita pun duk mikir juga. Abang-abang. Ataupun kita sebagai adik lelaki duk mikir juga macam mana nak buat ni. Rumah tangga adik ni nampak macam apa? Tak berapa lama dah nak kekal ni. Nak bercerai-berai dah nampaknya. Kita duk mikir. Bukan kita kata, cerailah kalau kita kat. Tu kita memutuskan. Lagi ada jalan, kita cari jalan biar dia kekal. Sebab apa? Ada anak-anak tu. Ada anak-anak yang perlu pada kasih sayang daripada mak ayah. Bercerai kat awak dia? Hilang kasih sayang anak daripada ayah ataupun daripada mak, oleh hadis berlaku gitu. Cuma nak sebutnya, Nabi buat perumpamaan ni nak suruh sampai ke lubuk hati kita bila kita baca hadis ni. Maknanya orang mukmin ni, sesama mukmin mesti jadi biasa seperti satu tubuh. Sebab tu Nabi kata kamatsalil jasad. Mithlul jasad ataupun mathalul jasad. Nabi tak kata mathalul jasadain, seperti dua jasad dah. Nabi kata mathalul jasad, seperti satu. Sebab tu dia terjemah seperti sebuah tubuh. Penjodoh bilangan tu betul ke tidak tak tahu. Dia guna sebuah tubuh. Maknanya satu. Daripada dua tubuh biar jadi satu. Kita dengan sesiapa pun. Di kalangan orang mukmin. Baik. Tu hadis tu nak cerita pada kita. Lepas tu baca idza ishtaka minhu udun. Tu Nabi buat perumpamaan tu nak suruh faham lagi. Apabila satu anggota tubuh mengadu sakit. Mana-mana anggota tubuh mengadu sakit. Tada'a ni daripada da'a. Daripada da'a ni apa? Da'a ni ajak. Da'a ni ajak, maknanya bila satu tubuh sakit, tada'a, dia ajak yang lain sekali, marilah pakat dengan aku. Pakat apa? Gigi sakit. Dia pun ajak, gigi sakit, tolonglah aku biar berasa sekali. Gitu. Maka keluarlah di mulut, aduh sakit. Tangan pun akak letak pipi gosok, padahal tak hilang-hilang pun. Sakit gigi tu. Kena pergi klinik gigi juga. Doktor bagi pil kilo ke apa ke. Pulang pada doktor lah. Cuma nak sebutnya, akak tangan letak di pipi gosok. Lepas tu mata tak tidur dah sakit gigi. Kepala pun tolong berdenyuk-denyuk juga. Tu. Satu tubuh. Pakak rasa juga, aku pun sakit juga ni. Sebagaimana mu sakit lah. Aku pun boleh tolong setakat ni je sebab aku tangan. Kaki kata aku boleh tolong, mu nak pergi spin, mu nak pergi klinik. Mari aku pergi bawa mu. Mu sakit tu mari lagi. Tak payahlah takut pada doktor gigi. Doktor gigi tak cabut waktu sakit ni. Contoh. Dia mari gitu. Mari nasihat dan sebagainya dah. Tu fungsi tubuh badan. Tu mathalul jasad tu. Bila satu bahagian daripada tubuh sakit, tada'alahu sairul jasad. Nabi kata seluruh tubuh. Perut kata aku tak nak makan lah sebab apa, gigi sakit. Cuba kalau bayangkan gigi sakit, perut makan kenyang. Ikut mu lah, mu sakit, aku nak kenyang, nak makan nasi juga. Lepas tu bila dah makan nasi kenyang pula, duduk sedap, menyandar pula. Gigi duduk sakit contohnya. Contoh lah, tak berlaku lah begitunya. Cuma Nabi buat perumpamaan tu dah tepat dah. Maknanya kita boleh tahu ni gini keadaan tubuh sebenarnya. Fungsi dia. Bila berlaku pada satu bahagian-bahagian lain pun turut sama sakit juga. Kadang-kadang sakit belah kanan, belah kiri pun macam sakit juga.
Tu nak beritahu tubuh kita ni sebenarnya kalau kita perhati ada pengajaran untuk kita. Tu Nabi buat perumpamaan seperti dua orang ataupun lebih di antara orang-orang mukmin tu. Berjaga malam dan merasakan demam. Habis itu. Lepas tu baca huraian dia. Pendek huraian dia. Nak masuk hadis kedua. Hadis yang kedua 8 minit. 8.30 sekarang. 8 minit kita ganti. Hadis yang kedua. Hadis yang kedua cantik juga akhlak ni, bersikap lemah lembut. Bersikap lemah lembut. Hadis ni daripada Aisyah radhiyallahu anha. Hadis daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Siapa Aisyah ni? Dalam Mustadrak Al-Hakim. Dalam Mustadrak Al-Hakim, Al-Imam Al-Hakim mengatakan bahawa Aisyah ni orang yang sangat alim. Dia sohbah dengan Nabi daripada kecil. Daripada kecil dia sohbah dengan Nabi sehingga Nabi meninggal di dada dia. Tu Aisyah ulang tu. Beruntungnya aku saat Nabi berada di hujung usia Nabi. Kena pada hari giliran aku. Tengok Allah Ta'ala susung tu. Kena pada hari giliran aku. Pada masa tu, ringkas cerita. Pada masa tu, Nabi duduk di antara leher dan dadaku. Maknanya tengah-tengah ni Nabi bersandar sini. Nabi bersandar situ. Nabi ambil air, basuh muka, sakarat. Sakitnya sakarat ni. Sebab tu Nabi sebut dah, kalau sakit para Nabi ni, kalau demam para Nabi, apa-apalah sakit para Nabi ni, 2 kali ganda orang biasa. Kalau demam kita katakanlah berapa Celsius? Katakanlah 30 darjah Celsius. Maknanya Nabi 60. 2 kali ganda. Maknanya Nabi ni bila diuji oleh Allah lebih dahsyat daripada kita orang awam. Lepas ni kekasih batu diceritakan malaikat maut masuk ni bagi pilih dulu mun nak mati ke ataupun mun nak hidup lagi. Khuyira, kata Aisyah. Aku tahu pada masa tu sebenarnya bila mana Nabi sebut Ar-Rafiqul A'la, Nabi disebut nak balik kepada Allah, nak balik pada Allah. Tu Aisyah kata aku tahu maknanya baginda Nabi pada masa itu sedang diberi pilih oleh Allah. Kalau engkau pilih nak terus hidup, engkau akan terus hidup. Kalau engkau pilih untuk kembali kepada Allah, engkau akan dikembalikan kepada Allah. Cuma nak ceritanya, Aisyah radhiyallahu anha kata beruntung sungguh Nabi pada masa tu duduk di dadaku. Lepas tu Nabi duduk tengok kepada sugi. Lalu Aisyah pun ambil kayu sugi. Ambil kayu sugi daripada sahabat. Sahabat ni guna kayu sugi sebelah ni. Balik belah belakang tu Aisyah Aisyah gigit kayu sugi tu. Kayu sugi kan boleh guna kedua-dua belah, depan dan belakang. Maka Aisyah gigit yang sebelah ni, sebelah sini pula. Aisyah gigit untuk lembutkan sebab Aisyah tahu Nabi nak guna sugi. Nabi pada masa tu Nabi nak sugi. Maka Aisyah lembutkan dengan air liur dia, Aisyah bagi kepada Nabi. Tu Aisyah kata, aku beruntung sangat-sangat di hujung usia Nabi, air liur aku bersatu dengan air liur Nabi. Tengok orang kasih gitulah, orang bercinta. Lepas tu Aisyah ni istimewanya dia kata dalam Mustadrak Al-Hakim, dia kata apa? 1/4 daripada rubuk. 1/4 daripada hukum syariat ni, syariat agama 1/4 ni besar. 1/4, 3/4 lagi mari daripada sahabat-sahabat lain. 1/4 hukum syariat ni nuqilat, diambil daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Maknanya Aisyah ni orang alim. Bini Nabi adalah orang yang alim. Hasil daripada didikan Nabi, jadi orang yang bijak, jadi orang yang pandai. Nabi ajar bini dia. Jadi Aisyah radhiyallahu anha ni meriwayatkan hadis ni. Istimewanya Aisyah radhiyallahu anha ni, dia kata aku pernah bermimpi. Dalam satu mimpi aku tengok 3 bulan jatuh dalam bilik aku.
Bulan-bulan. Bulan kita kan ada satu je. Bulan planet lain ada lebih daripada satu. Tapi bulan yang ada di bumi ada satu je. Kalau tuan-tuan pergi ke planet lain ataupun dalam ilmu sains, planet-planet lain ada yang lebih daripada satu bulan dia. Cuma nak sebutnya, dalam mimpi tu Aisyah tengok ada 3 bulan jatuh dalam bilik dia. Lalu dia cerita pada ayah dia Abu Bakar As-Siddiq. Lalu kata Abu Bakar As-Siddiq, akan ada 3 orang yang paling istimewa nanti akan dikebumikan di dalam bilik ini. Bila dah Rasulullah wafat, maka kata Abu Bakar, ini yang pertama dan inilah semulia-mulia manusia. Itu kata Abu Bakar Siddiq. Kepada Aisyah. Ini bulan yang pertama ni, inilah Rasulullah ni akan dikebumikan. Sebab para Nabi tu gitu. Mana tempat dia meninggal, situlah makam dia. Para Nabi ni gitu, dia tak dipindahkan ke tempat lain. Macam kita, mati di Kuala Lumpur, bawa balik ke kampung. Tak, para Nabi, di mana dia meninggal, di situlah dia punya kubur, dia punya makam dia. Jadi dalam bilik tu, dia meninggal di bilik Aisyah, maka dikubumikan di dalam bilik Aisyah itulah. Jadi kata Abu Bakar As-Siddiq, ini yang pertama dan ini adalah khairu akmarik. Inilah sebaik-baik bulan kamu tu. Lepas tu 2 lagi, rupa-rupanya ayah dia sendiri. Lepas tu dengan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Cuma saya nak sebutnya ialah hadis ni riwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Nabi kata apa? Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, tak bunyi lagi ni. Seminit. Nabi kata apa? Nabi kata innallaha rafiqun yuhibbur rifqa wa yu'ti 'ala ar-rifqi ma la yu'ti 'ala al-'unfi wa ma la yu'ti 'ala ma siwahu. Hadis rawahu Muslim. Dia kata hadis ni diriwayatkan oleh Imam Muslim, maknanya disimpan oleh Imam Muslim dalam sahih dia. Nak tengok buku kitab Imam Muslim. Baik. Daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Taala itu lemah lembut dan suka kepada lemah lembut. Dan ia memberi hasil kerana lemah lembut itu apa yang tidak ia berikan. Ia Allah lah tu. Dan ia Allah. Sebab tu dia guna huruf I besar tu. Dan ia Allah memberi hasil kerana lemah lembut itu apa yang tidak ia berikan atas tindakan yang kasar atau tindakan lainnya. Lain daripada lemah lembut. Tu istimewanya sifat lemah lembut ni. Tu adalah diri sifat Allah Ta'ala. Tu Nabi sebut innallaha rafiqun. Bunyi dah kena sambung bulan depan lah. Pertemuan bulan depan kita tengok hadis ni. Mula-mula Nabi sebut sifat tu sendiri ada di Allah. Maknanya kalau ada di kita bersifat dengan sifat Allah Ta'ala. Bukan jadi Allah dah. Kita ambil sifat Allah, jadikan akhlak kita. Iaitu sifat lemah lembut. Akan datang kita tengok apa yang Nabi sebutkan dalam hadis ni. Dan juga huraian Syekh Fahmi. Wallahu a'lam wa ilmuhul atam.